Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua supporters Osasuke Hikaru. Nampak semak sikit hamba malam ni tak? Okey, terima kasih kepada semua supporters. Tak kira lah sama ada supporter di Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei dan tak lupa juga kepada awak Turki tu, hamba minta maaf lah sebab terpaksa menolak cerita anda. Tiba. Okey, jadi kita abaikanlah gosip-gosip liar. Kalau ada dengar gosip-gosip liar tentang penciptaan Amber dengan Selena Gomez maupun dengan Amber Heard tu, abaikanlah sebab tu hanya sekadar gosip liar sahaja. Okey, pada semua supporters yang ada dekat live chat ni, terima kasih kerana sudi hadir di dalam video pengalaman pada malam ni, di mana Amber nak kongsi sikit, bukan nak kongsi pengalaman antara penciptaan Amber dengan Selena Gomez ataupun dengan Amber Heard, bukan. Amber dengan Johnny Depp tak ada apa-apa masalah sebab sampai sekarang kita masih lagi berkawan baik. Pada malam ni Amber nak kongsi situasi sebenar ketika Amber dengan kawan-kawan hot lain buat aktiviti meneroka di satu lokasi ni yang diberi nama Pulau Jerejok. Terengganu panggil Pulau Jerejok lah. Kalau orang luar dia akan panggil Pulau Jerejak. Dia ada jak sikit belakang tu. Dan lokasi ni juga pernah diberi gelarang iaitu Alcatrah Malaysia. Tu logat Terengganu. Orang Terengganu kalau speaking ni dia terbawa-bawa. Kalau orang luar mungkin orang panggil Alcatraz. Ni kalau Terengganu Alcatrah. Bukan no cara-cara orang ni bukan. Tu cara lain. Tu orang-orang politik je. Tapi sebelum Amber nak teruskan lagi tentang pengalaman tu, mungkin supporter yang tengok video ni dah tahu antara perkara-perkara yang berlaku ketika di Pulau Jerejok tu, dan di antaranya adalah pasal kita jumpa ular. Lepas tu kita ada footage berkenaan dengan orang nangis dalam semut. Lepas tu ada juga footage berkenaan dengan seperti ngaumang ataupun dengusang. Dan yang keempat ni adalah cerita yang Amber nak kongsikan ketika Amber berada di salah satu blok yang pernah dijadikan penjara. Ketika tu masa stay down dan tak ada footage sebab masa tu memang kita buat sesi stay down tu untuk Amber dengan Mak Yu, tanpa sebarang rakaman pada malam tu sebab masa tu ada perkara yang berlaku. Tapi sebelum kita nak pergi tu, jangan lupa untuk sediakan jajang-jajang Super Ring, Apollo ke apa benda, sebab cerita ni kita akan kupaskan tentang apa yang berlaku dan kita selitkan dengan situasi yang sebenar. Jangan lupa juga pasal cerita beruk tu. Cerita beruk tu memang agak Amber nak luahkan perasaan dalam video pada malam ni. Okey, Pulau Jerejok ni kalau ada yang tak tahu lagi, Amber cerita dah sedikit berkenaan dengan Pulau Jerejok ni. Pulau Jerejok ni di antara masa ni lah kucing nak balah pun. Kan ada aku buat BBQ lagi ni. Okey, berkenaan dengan Pulau Jerejok ni, atau Pulau Jerejok ni dia ada seperti dalam rakaman tu kita ada nampak macam bentuk gereja. Okey, gereja ni sebenarnya dulu pernah dijadikan sebagai office. Sebab apa dijadikan office tu? Sebab antara info-info yang kita boleh, Pulau Jerejok ni dia ada penjara, dia ada hospital kusta, dan pernah juga
menempatkan pesakit-pesakit yang ada penyakit malaria dan juga pernah menempatkan jemaah-jemaah haji. Tak tahulah tu benda-benda mungkin dia kuaratin dulu ke apa benda dan sebagainya gitulah. Itu sedikit sebanyak. Kalau nak tahu lagi boleh Google berkenaan dengan Pulau Jerejok ni. Pulau Jerejok ni dia ada banyak jeti dan jeti yang bernaik tu di antara jeti utama lah orang kata kalau nak pergi kat tempat-tempat gitu. Okey, sepatutnya kalau nak lagi comel, hamba dengan kawan-kawan lain ni sepatutnya berhenti dekat jeti di bahagian resort dan spa, rasanya di atas Pulau Jerejok tu. Resort tu dengar kata dah operasi tetapi masih lagi bawah jagaan orang. Maknanya resort tu tutup tapi masih lagi dijaga. Kalau kita naik ikut tu, bermakna akan ada banyak futih-futih kita akan melalui kubur Kristian, jarak dengan hospital kusta dan penjara di tengah-tengah Pulau Jerejok tu tak jauh mana. Dan kita boleh tengok ada situ, kalau ikutkan dia ada tugu dan juga bunker bawah tanah. Tapi disebabkan kita naik jeti dekat dengan gereja ni, perjalanan hamba untuk pergi ke hospital kusta dengan kubur tu memang agak jauh, terlalu jauh, boleh dikatakan terlalu jauh. Dan dengar-dengar kata pula syak khabar laluan daripada gereja dengan hospital kusta berserta dengan penjara dekat tengah-tengah hutang ni, risikonya ada banyak ular. Bila sebut ular ni hamba agak geli sikit lah. Hamba agak geli sikit berkenaan dengan ular. Bukan geli dengan mak dating yang nak jadikan hamba anak ikan tu pun geli juga sebenarnya. Tapi ini geli lain. Jadi seperti hamba khabar tadi kan, kalau ada dengar gosip-gosip liar tu, abaikan je. Aktiviti hamba pergi ke Pulau Jerejok ni di antara perkara yang hamba tunggu-tunggu lah selama ni. Banyak sebenarnya, sebab kalau hamba buat tour exploration di setiap negeri akan ada nilai sentimental tu, sebab benda tu dah 2-3 tahun lepas sebelum hamba buat YouTube, hamba dah tengok lokasi-lokasi ni dan orang kata adalah nekat dalam diri ni. Suatu hari kek aku akan sampai juga ke tempat tu. Tak kira lah Allah sibuklah kucing ni. Tapi tak kira lah sama ada orang pergi tak lagi ke tempat-tempat gitu, ada orang pergi dah ke tak ada ke, hamba tetap akan sampaikan diri hamba juga. Sebab lain orang, lain pengalaman dia, dan lain kamera, lain lah putih dia tu. Jadi lain-lain orang tak akan sama pengalaman tu, berlainan. Jadi bila masa tu dalam pukul 3.30 petang rasanya kita sampai di bahagian jeti ni. Dan masa tu kita buatlah persiapan untuk buat aktiviti memasang jejak. Sebab malam lagi kita nak masuk dah. Cuma hamba nak cerita, dekat jeti ni ia mempunyai satu pemandangan yang cukup comel lah bagi hamba. Memang comel gila babung lah. Satu pemandangan yang dipenuhi dengan matahari nak terbenang. Kalau ada awet sebelah tu, memang masa tu memang romantik gila lah. Tapi bila kita tengok, wah, Mak Yu duduk sebelah. Jadi kenangan indah tu ia bertukar menjadi kenangan ngeri. Okey, jadi masa kita buat persiapan ni, masa tu memang excited lah untuk kita nak tengok apa yang ada di sebalik bangunan-bangunan yang ada di atas Pulau Jerejok, untuk kita, dan benda ni juga kita nak buat laluan untuk kita nak masuk pada waktu malam. Sebab hamba ada terbaca ada beberapa komen dia kata pasang jejak benda tak apa benda pun. Memasang jejak ni orang kata itu adalah untuk kita sahaja, kita yang sebagai explorer tu sahaja yang faham apa itu memasang jejak. Memang dalam kamera ni kita tak ada pun ikat-ikat tali ke, kita buat laluan letak jalan ke kapet merah ke, tak ada. Memasang jejak ni dia khas untuk orang yang ada di lokasi tu sahaja. Dan memasang jejak ni
setahu hamba memasang jejak ni dia lebih kurang kepada ayat Riki kawasan, memerhatikan kawasan. Cuma nak sedaknya untuk diri hamba dan Mak Yu, kita menggunakan ayat seperti memasang jejak. Nampak bijak situ kan, nampak ada kelah yang tersendiri, padahal sebut Riki pun tak apa dah. Okey, memasang jejak ni juga macam hamba khabar tadi, dia khas kepada si peneraka tu, sebab kita nak hafal jalan dan kita nak tengok situasi tu sama ada keadaan tepat tu sesuai ke tak kita nak masuk pada waktu malam. Dan benda ni juga untuk kita membuat persediaan diri fizikal dan mental lah. Gitu. Okey, jadi selepas pada kita masuk ke kawasan yang penuh dijadikan gereja, agak gereja ni pun ada juga orang tanya, ada tak lagi radio hok pasang mentera tu? Memang hamba cuba kok cari, tapi tak ada dah. Mungkin dicuri beruk ke apa benda ke, tak tahu lah, wallahu alam, tapi memang tak ada lah. Okey, lepas tu kita pergi ke bahagian blok ni. Blok yang penuh dijadikan penjara dan juga pusat kuarantin. Sebenarnya blok ni dia ada 30 ataupun 27 blok. Dan blok, kebanyakan blok tu dirobohkan sebab dulu dia ada perancangan untuk buat pembangunan ataupun pusat pelancongan dekat atas Pulau Jegejok ni. Jadi hak mana nampak tu hanya 3 blok saja hak tinggal. Mungkin sebab kenangan ke ataupun suatu hari kek memang blok tu akan dirobohkan juga tu, wallahu alam lah. Okey, masa kita buat masa kita nak pergi ke bahagian penjara tu, kalau kita tengok situasi keadaan tu memang agak bersemak laluan dia tu, dan benda ni dia secara tiba-tiba hamba mari teringat tentang kejadian di Plentong Johor tu, di mana semak dia tu lebih kurang je, cuma dok terlalu tinggi, bukan sampai paras dada, cuma bawah daripada pinggang sikit dok. Jadi secara automatik masa tu hamba kata, kawasan ni kalau ada ular mampu kerah ni. Okey, kalau berkenaan dengan cerita ular ni, Dak Tourism Malaysia, hamba ada telefon lah dekat Sinopel ni. Beberapa hari sebelum hamba pergi ke Pulau Jegejok, hamba tanya guana keadaan di Pulau Jegejok ni. Antara yang si Nopel daripada Dak Tourism Malaysia ni, dia ada khabar yang di atas pulau ni memang ada banyak ular. Jadi bila hamba kata gitu, Allah minta lah perjalanan kita tu kita dah berjumpa dengan ular. Tapi pada masa tu kalau kita ikut, confident hamba tu lebih tinggi daripada perasaan trauma tu. Jadi hamba boleh melalui kawasan-kawasan tu. Orang kata memang kita serah diri lah, demi sebuah konten untuk kita tunjuk pada penonton-penonton yang meminati berkenaan dengan meneroka di tempat-tempat terbiar, sama ada pada waktu siang ataupun pada waktu malam. Masa lepas pada kita Riki tu memang tak ada sebarang masalah yang berlaku. Cuma kita hanya nak menantikan pada waktu malam ni. Orang kata agak excited, dan diri hamba sendiri pun secara jujurnya hamba dok rasa salah ayat tu. Hamba rasa macam dok sabar, tu ayat betul, untuk menerokai tempat ni pada waktu malam pula, sebab waktu siang tu kita beres dah. Jadi ni yang berlaku ni, pada kita habis sesi memasang jejak tu, masa kita nak sampai ke jeti, daripada jauh hamba ada nampak beruk. Tak kira lah kera ke mawah ke, tapi kalau bagi hamba macam orang Terengganu, dia lebih suka panggil beruk je. Nampak kasar tak, tapi agak kelakar sikit bila nak pula masa kita rasa nak marah tak. Bahasa beruk. Daripada jauh hamba nampak ada seekor dua ekor beruk, dia lari dan daripada jeti tu. Hamba kata dalam hati, sudah dah kali ni.
Sebab Amba tak suka pula yang beruk tu berani pergi dekat jeti tu. Kan jeti tu ada banyak air, ada ombak-ombak. Amba takut kan beruk tu takut air. Jadi Amba kata dalam otak, oh mungkin dia dok akan mari kat bahagian jeti ni dok. Jadi masa tu Amba main degak dah dalam jantung Amba ni. Amba kata mampu kita kali ni. Jadi lepas tu kita jalan-jalan sambil orang kata positif lah pula ni. Sambil positifkan diri Amba, maknanya mungkin tak ada masalah yang berlaku kot. Jadi bila sampai sambil tu Amba tengok rakaman pemandangan apa semua. Dan daripada jauh Amba ada nampak botol air dah bergelipangang sekali dah atas latar. Masa tu Amba dak target lagi makanan ni. Jadi Amba lagi sampai, rupa-rupanya si beruk tu. Okey geng, Maggi kita, air. Lepas tu Maggi beli sebukuk apa? Beli sekotak tu. Maggi, roti kita habis. Crunchy Solo Embu pun yang ambil. Dia curi makanan yang kita bawa daripada daratan tu. Itulah bekalan makanan kita, yang mana kita akan duduk satu malam di atas pulau ni. Dia ambil, dia curi habis Maggi, dia curi roti, dia curi cookies Amba. Cookies tu paling sedap Amba makan. Dia curi cookies tu tak buka lagi, dibalut dengan seletik lagi. Sebab tu lah sampai sekarang ni Amba berdendam dengan beruk-beruk di atas Pulau Jerejok ni. Dan yang agak terkilangnya juga, sehari sebelum tu Amba ada pergi ke rumah Solo Embu. Dan Solo Embu dia ada bagi crunchy Solo ke Solo crunchy. Crunchy crack tu pun juga dicuri oleh beruk-beruk ni. Memang bahasa beruk lah. Situasi sebenar pada waktu tu kita boleh dikatakan agak frah. Kita tension, kita tekanan. Benda tu sama je. Sama je maksud dia tu. Sebab kalau kita tengok dalam video memang kelakar dah nampak, oh makanan kena curi dengan beruk lah apa semua. Nampak kelakar. Tapi sebenarnya memang kita berempat ni memang stres dan kita sangat lapar pada masa tu. Lah kita makan pukul 1 tengah hari. Amba ingat lagi pukul 1 tengah hari kita makan dekat kedai mamak. Amba makan nasi kandar. Pukul 1 sampai pukul 3 tu 2 jam dah sebelum kita nak sampai kat Pulau Jerejok ni. Jadi cuba bayangkan pada masa tu pukul 6 petang, daripada pukul 1 pukul 6, 5 jam kita menahan kelaparan tu. Sebab kita buat kerja, kita buat aktiviti. Kalau kita duduk rumah, kita baring atas sofa ke atas katil ke apa benda, mungkin kita dok selapar macam kita duduk kat atas pulau tu. Sebab masa tu kita buat kerja, kita galah beg lagi, kita jalan dengan jauh, kita pakai kasut safety lagi, berat orang kata, meredah semak lagi, dan macam-macam kerja lagi kita buat ni. Jadi keadaan masa tu dapat otak, habis masang jejak ni, Amba ingat nak masuk Maggi orang kata masuk Maggi, makan Maggi, isap kat suria pula, layang pula pemandangan memang super comel pada waktu petang tu. Jadi benda tu dok berlaku. Cuba bayangkanlah perasaan kita berempat ni yang menahan kelaparan dan berfikir juga pada malam kayak gini kita nak buat aktiviti dengan lebih mencabar kata orang dari segi fizikal dan mental. Jadi kita tak tahu sama ada kita boleh bertahan ke tak untuk kita nak tunggu pada waktu pagi balik ke daratan ni. Sebab pada masa kita nak pergi Pulau Jerejok tu kita tahu dah yang kita tak boleh balik. Sebab tekong bot khabar waktu malam memang air surut agak teruk. Jadi susah untuk dia nak parking dia punya cruise tu dekat jeti tu. Jadi pada masa tu Amba macam orang kata tanya dalam diri Amba macam mana kita nak buat kerja pada malam ni. Sebab orang kata Amba orang lain Amba tak tahu, macam Mak Yu Amba tahu. Sebab Amba dengan Mak Yu ni ada masalah, ada pernah berlaku gastrik. Jadi Amba takut benda tu berlaku di atas pulau pula. Kalau atas darat tu senang, kita pergi atas ICU terus ataupun kita pergi atas Tanjung Rambutan terus.
Tapi bila kita duduk atas pula, kalau berlaku lah masalah gastrik, hamba sendiri pun tu yang agak bimbang jugalah. Okey, jadi pada waktu petang tu hamba kabarkan Maya, jomlah ayo kita cuba cari dulu makanan-makanan kita ni. Sebab mana tahu ada hot tercicir ke, kalau ada kita jumpa je sebuku Maggi tu, kita bagilah 4 orang pun. Janji kita ada isi perut. Dan orang kata angin tu tak ada lah, mana ada lah nyakit gastrik. Jadi abang dengan Mak Yu cubalah jalan cari si beruk ni yang curi ni. Kita memang kita ada jumpa suspek ni. Cuma kita nak igat tu kita tak ada warrant tangkap. Kalau kita ada warrant tangkap memang hamba pergi dah tangkap beruk-beruk ni. Dan masa tu juga hamba macam kalau aku pergi tangkap beruk ni kan tak pasal-pasal jadi macam filem Planet of the Apes tu. Kita igat dia kan malam-malam yang mari pakai lembing mampu kerah kita. Okey, masa pada waktu petang ni, senja lah, boleh dia kata senja, dalam pukul 6.30 petang gitu. Masa kita tengah cari makanan ni, hamba ada ternampak satu lagi bangunan yang dia duduk dekat lereng bukit gitu. Hamba ada nampak macam bangunan, bukanlah bangunan, dia nampak struktur macam ke rumah. Dan hamba kata Mak Yu, ke ni salah satu wak kusta. Jadi kita nak tunggu pagi esok tu memang agak itulah. Tu benda atas tu. Macam rumah kau. Pada masa tu secara spontan kata alang-alang kita ada kat tempat ni, maknanya kita ada 2 je lokasi. Kita ada penjara dan kita ada gereja. Jadi tengah kita bincang-bincang tu, boleh kok kalau kita masuk ke Wat Kusta ni pada waktu malam. Orang kata kita buat special apa benda ni, special segment lah. Mana tempat tu kita nak memasang jejak. Jadi kita akan mari pada waktu malam dan kita shoot dalam ni sebagai orang kata penampilan khas lah. Mana Wat Kusta ni tak. Jadi lepas pada kita bincang semua setuju dan kita tunggulah pada waktu malam tak. Okey, sekali lagi hamba nak khabar pada pukul 7 lebih gitulah memang hamba merindui suasana pada ketika tu kita duduk dekat jeti, kita nampak bandar Pulau Pinang dengan cahaya-cahaya bangunan. Lepas tu ada nampak langit nak bertukar jadi gelap. Lepas tu ada banyak bintang-bintang di atas langit ni. Dan benda tu memberikan satu kenangan hamba lah bila hamba tengok bintang. Sebab dulu hamba pernah tengok bintang-bintang atas langit tu dengan Megan Fox. Tapi tu cerita lama lah cerita-cerita lama dululah. Pada waktu malam tu masing-masing orang kata jaga orang panggil jaga kelakuan lah, bukan kelakuan, dia lebih kurang sebab masing-masing tu dorok lapar. Jadi kebanyakannya memang duduk diam je lah, kita simpang tenaga kita untuk kita nak buat aktiviti kayak gini. Jadi masing-masing dok cakap dengan Mak Yu pun dok cakap, dengan Syak ke dengan Iping masing-masing senyap belaka. Hamba pun dah mari orang panggil bercelaru habis dah kepala otak hamba ni sebab lapar segi, dok rok segi. Lepas tu kena buat kerja pula. Lepas tu fikir pula lepas buat kerja aku mesti kohon lapar perut. Maknanya nak tunggu pada pagi esok tu memang hamba dok nak bayang lah apa benda yang akan berlaku tak. Tapi orang kata Allah tu maha mendengar dan maha melihat lah. Kejap lagi kita cerita waktu. Okey, jadi pada waktu malam seperti biasa kita buat aktiviti meneroka tempat ni secara kolaborasi. Okey, macam biasa bila kita buat kolaborasi memang kita akan berpecah. Guana-guana pun kita akan berpecah sebab masing-masing ada channel YouTube masing-masing. Tak? Jadi kita pun dah bincang, okey Syak, biar Ohis dengan Mak Yu dulu masuk ke kawasan ni. Kalau tak silap pada masa tu hamba ada plan hamba dengan Mak Yu dulu masuk ke bahagian blok tu, blok penjara tu. Sebab bila kita nak masuk gereja dekat je dengan base kita tak. Jadi hamba fikir baik kita buat jauh dulu.
Lepas kita balik daripada jauh, baru kita masuk ke kawasan gereja dan terus pergi ke Wat Kusta yang kita nampak pada waktu petang tu. Jadi alhamdulillah semua setuju apa semua. Jadi hamba dengan Mak Yu pun mula masuk ke kawasan laluang nak pergi ke penjara ni. Okey, kalau ikut plan asal, hamba akan masuk dengan Mak Yu sampailah ke blok yang ketiga, blok paling ujung tu, baru kita akan kontak dengan Syah mana pula? Syah dan Iping. Maknanya kita akan kabul lah. Okey, Syah dengan Iping boleh dah masuk ni. Sebab biar kita sampai dekat blok ujung tu, baru kita suruh Syah dengan Iping ni masuk. Sebab Syah dengan Iping pun dia pun nak ambil juga dah rakaman laluang dan suasana di sekitar tu. Tetapi dok sampai separuh perjalanan untuk hamba pergi dekat blok penjara ni, secara tiba-tiba kita dihalangi dengan seekor anak ular. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, ada ular. Okey, bila sebut je ular, dok kira lah ibu ke, ayah ke, datuk ke, nenek ke, anak ular, cucu ke, sebut je ular, memang secara automatik hamba akan jadi geli. Hamba jadi macam fobia dan trauma dengan perkara yang pernah berlaku pada diri hamba. Selama ni hamba dok lah sampai sesegeli gitu dok. Tapi lepas pada kejadian dekat Plentong ni, hamba jadi macam dok boleh gi sangat dengan ular. Dan benda tu berada di depan hamba. Kalau tengok daripada rakaman tu, kalaulah dalam selangkah ataupun 2 langkah lagi, memang hamba akan pijak batu yang adanya anak ular ni. Sama ada kita kena patuk ke ataupun kita patuk dia pula ke, wallahu alam. Tapi masa itulah hamba pun tak tahu macam mana hamba boleh nampak anak ular tu. Sedangkan kalau kita perhatikan di dalam video tu, kedudukan anak ular tu sangat berdekatan dengan semut dan batu. Boleh anggap benda tu ranting ataupun corok daripada batu tu. Tapi pada malam tu memang hamba tak tahulah, mungkin Allah nak tolong hamba pada malam tu. Allah bagi nampak tu anak ular. Sebab kalau kita tengok dalam dari bentuk es tu, memang kita tahu dah dalam keadaan bentuk itu ni, sama ada dia rasa terancang ataupun dia tengah memburu makanan dia pada waktu malam tu. Tapi nasib baik anak ular tu dia taklah tengok ke hamba. Dia tengok ke arah sebelah tu. Maknanya mungkin anak ular ni sedang cari makan. Tak kira lah, tak tahulah dia nak makan lobster ke, chicken chop ke, pak mak western ke apa benda, hamba tak tahulah tu. Jadi selepas pada hamba lepor ranting kayu, hamba lepor batu-batu kecil. Sebab hamba takut juga nak lepor batu besar ni, hamba takut kena dia. Sebab kan kalau kena dia kan takut jadi benda lain. Sebab kita tak tahu sama ada tu betul ular betul ke ataupun jelmaan daripada bangsa-bangsa JIN ni. Sekadar masa kejadian tu hamba ada dah niat, maknanya payah-payah ngak. Baik hamba lepor Mak Yu tu. Biar anak ular tu tengok Mak Yu tu, biar anak ular pula trauma pada kita ni. Tapi hamba dok sejahat gitulah nak buat ke Mak Yu dak. Hamba dok yo kalau tengok video ni, aku dok buat jahat kamu je. Aku dok pernah buat jahat dan aku dok pernah kutuk pun kamu je. Jadi masa tu terpaksalah hamba kontak Syak dengan Iping. Sebab masa tu kalau hamba kontak Selena Gomez pun tak ada benda kok. Dia tak boleh nak tolong kat hamba. Lebih-lebih kuat, semoga dipermudahkan segala urusan tukmu. Jadi Syak dengan Iping pun terus mari dekat kawasan dengan hamba. Orang kata kita nak menumpang semangat sikit tak. Maknanya kalau nak kena biar kena 4 orang tak. Kalau nak lari biar lari 4 orang. Gitulah sebagai contohnya. Tapi lepas pada kita duduk tengok tu, dan hamba tanya Syak, hamba kata bahaya ke ular ni. Agak terkejut juga bila Syak kata bahaya. Ini adalah anak ular kapok. Anak ular kapok bodoh. Bengong dah bodoh je.
Dan Syak juga khabar bisa dia ni kalau dia patut, dia boleh membuatkan pendarahan kita tak berhenti. Jadi macam darah kita ni jadi cair. Untuk dapatkan kepastian tu, Amber ada cari dekat Google Squawk King Cobra. Walaupun Amber pernah terniat untuk nak jumpa dengan Squawk King Cobra ni, sebab kalau ada anak beranak dia tengok khabar, ejah jumpa. Bukan kita nak ada niat lain tak, cuma kita nak belajar cara kita nak handle bila kita jumpa dengan ular. Gitulah sebenarnya. Agak-agak Amber bolehlah jumpa dengan Squawk King Cobra tu, insyaAllah. Amin. Jadi bila Amber tengok video tu, memang dia ada kata memang anak ular kapok ni memang bahaya dengan dari segi bisa dia. Sebab bisa dia ni gigi dia tu boleh, bila dia ni kat kita, gigi dia tu boleh gerak gini. Tu baru anak ular kapok. Kalau Mak Yu ni, dia gigi ni pak gerak. Tu Mak Yu lah, tu keistimewaan Mak Yu. Jadi pada malam tu daklah siapa terfikir jumpa anak ular, perut tengah lapar, kalau aku igakkan aku buat BBQ. Daklah siapa setara tu, sebab kita tahu benda tu pun kita tak tahu ular betul ke ataupun jelmaan, wallahu alam dah tak. Jadi lepas pada tu Mak Ayu pun dia lepor lah. Lepor benda pasti lepor batu ke lepor rasting besar sikit. Jadi dekat-dekat nak kenalah dengan anak ular ni. Jadi dah lah Mak Yu dia dok khabar sepatah kan Amber. Maknanya Amber dok prepare apa-apa. Sebab masa tu Amber tengah cakap dengan Syak, dia pun tengok lepor. Allah, pada masa tu jantung Amber ni hilang, darah tu tak ada terus. Amber fikir, Amber takut ular tu mari attack dekat kita dak. Jadi rupanya ular tu pun dia dah masuk ke dalam semut. Okey, ini adalah situasi ketika kita berhadapan dengan halangan yang pertama, iaitu anak ular. Jadi sebab pada kita nak mengharungi dan teruskan perjalanan tu agak mengambil masa lah. Sebab kita takut bila kita jalan dia attack kita balik ke. Dan pada masa yang sama juga, apa yang berada dalam fikiran Amber masa tu adalah bila ada anak akan ada mak dia. Ada hak kecil, adalah hak besar tak. Okey, jadi sambil kita baca doa Nabi Sulaiman, kita baca ayat-ayat suci Al-Quran lain, kita baca ayat kursi, dan kita minta pertolongan daripada Allah. Dan Alhamdulillah laluan kita pada malam tu tak ada sebarang masalah lah yang berkaitan dengan ular, kecuali ketika kita nak sampai dekat blok yang pertama tu, sekali lagi Amber tak tahu macam mana Amber boleh nampak anak ular tu, sedangkan dalam kamera sendiri pun dok berapa boleh tangkap footage anak ular tu. Sebab warna dia tu dengan daun kering lebih kurang sama. Pada malam tu juga syukur Alhamdulillah lah, Allah berikan pemandangan tu yang mana kita boleh nampak anak ular kapok melitah tu. Kalau tak litah mungkin kita akan jerit dia lah. Kita selesai bahagian bab ular ni, dan kita teruskan dengan perkongsian kita berkenaan dengan kejadian yang berlaku di dalam blok yang ketiga sebelum kita nak stay down. Kita tengok dulu video ni. Benar, amin. Okey, Amber pasti ramai supporter ataupun viewers, tak kira lah viewers tu orang puan ke orang lelaki ke, ataupun ada dua-dua ke, Amber tak kisahlah. Kalau tengok video tu, mesti awak-awak akan dengar satu footage seperti memanggil nama Amber. Benar, amin. Pada ketika tu Syak dengan jarak blok Syak dengan blok Amber berada dalam beberapa puluh kilometer. Dia tak terlalu jauh sangat dan tak terlalu dekat. Jadi bila dipanggil K gitu, tak logik kalau suara tu mari daripada Syak. Sebab kalau Syak, mesti kita akan dengar, ya Syak ada panggil ke. Tapi Syak tak akan panggil K.
Maknanya geng-geng YouTuber yang lain dia tak akan pernah panggil nama hamba, nama asal tu. Kadang-kadang je dia panggil Brad Pitt dengan Tom Cruise. Jarang. Banyak dia panggil ni adalah OH ataupun tapi tu jarang lah, sebab lagi kan orang kata media, apa ni lagi, mana biasanya orang panggil OH. Jadi yang panggil K ni hanya orang-orang yang terdekat dengan hamba sahaja. Tapi bila kita dengar audio tu seperti memanggil nama hamba tu, benda ni hamba dak pelik, sebab ini adalah kali yang keempat ataupun kali yang kelima dah nama hamba dipanggil. 4 kali dipanggil dengan nama yang pendek dan sekali panggilan tu dengan panggilan yang penuh. Sampai sekarang lagi hamba ingat dekat mana lokasi-lokasi yang ada sebutan seperti memanggil nama hamba. Dan satu lagi pula, panggilan tu kita dak dengar dari segi keadaan nyata. Yang kita dengar hanyalah selepas pada kita meneliti futih-futih di dalam video, baru kita dengar. Tapi dia panggil sekali tu je lah, dia panggil K. Kalau lah ada orang komen dia kata, dok dengar lah boh, nawak lah boh ni, you lie. Kalau nak dengar futih tu dengan lebih jelas, boleh download aplikasi dalam Play Store ataupun Apple tu, apa benda orang panggil, dah ingat, ikut anda Apple pakai Apple tu, download lah dekat Safari ke benda, volume booster volume ataupun volume booster, download, lepas tu tengok balik dekat bahagian futih tu, dan awak akan dengar satu futih seperti sedang memanggil KIR. Situasi yang kita ada dekat blog ni, kita tak ada lah dari segi gangguan dari segi nyata pada waktu tu, sebelum kita nak stay down ni. Maknanya hanya berjumpa dengan ular saja, dan dari segi mistik tu syukurlah pada masa tu tak berlaku. Maknanya kita boleh explore dengan setenang-tenangnya. Tetapi ketika kita nak stay down, seperti di dalam video ni, awak boleh tengok hamba dengan Mak Yu tengah duduk sambil-sambil kita berasak untuk menghalau nyamak-nyamak yang ada dekat dalam blok ni. Memang pada masa tu keadaan dia memang cukup memberikan ketenangan pada hamba, dan hamba masih ingat lagi pemandangan pada masa tu dengan bertemankan langit-langit. Tu bukan lirik lagu tu, tu memang ayat ni keluar daripada mulut. Kita nampak langit, kita ada nampak pokok, dan ada bunyi-bunyi alang-alang yang ada dekat atas pula ni. Bukan bunyi-bunyi yang menyeramkan tak, bunyi cengkerik, bunyi Mak Yu, bunyi udang dan sebagainya. Okey, selepas selesai kita buat aktiviti stay down, hamba khabar ke Mak Yu, okey Yu, apa kata kalau kita duduk dulu dekat bahagian blok ni tanpa menggunakan sebarang lampu dan tanpa sebarang rakaman. Maknanya masa tu hamba dengan Mak Yu dah berpakat untuk kita stay down untuk diri kita, untuk pengisian diri kita, pengisian rohani kita berkenaan dengan lokasi tu. Maknanya hamba dengan Mak Yu nak tahu keadaan sebenar di blok ni tanpa sebarang api dan rakaman. Okey, masa kita tengah stay down tak ada rakaman ni, hamba bersumpah di atas apa yang berlaku pada masa tu. Hamba ternampak seperti ada banyak bentuk fizikal orang yang berada di luar blok yang hamba dengan Mak Yu duduk ni. Kita tahu dekat blok tu dia ada banyak jaring-jaring tak, dan hamba tahu semok-semok dia tu tak akan melebihi para-para bahu dan sebagainya. Ada semok tapi dia tak tinggi. Tapi pada malam tu hamba nampak struktur seperti fizikal orang yang terlalu ramai duduk di bahagian tingkap tu dan sedang memerhatikan hamba dengan Mak Yu. Okey, orang nak kata hamba tipu ke, orang nak kata hamba lebong ke, nak kata hamba
pelawak ke, itu terpulang kepada awak-awak. Tapi secara jujurnya, hamba buat aktiviti ni untuk mencari rezeki kepada keluarga hamba. Hamba tak akan tipu dan hamba tak akan menokok nambah bahan-bahan perisa untuk menyedakkan cerita. Ini apa yang berlaku pada malam tu dan apa yang hamba nampak. Pada masa tu memang tak ada orang kamang dan tak ada sebarang api. Tapi dengan cahaya bulang tu, memang hamba confirm hamba nampak fizikal orang tu memang ramai duduk di bahagian luar blok ni. Agak mendebarkan hamba pada masa tu, tapi hamba tak khabar ke mak ayah lah. Hamba cuma diam gitu je. Hamba cuma diam dan cuma memerhatikan pemandangan tu. Maknanya pelawak lah kalau hamba dok buka lampu. Memang hamba ada buka lampu. Kalau dok percaya, tanya mak ayah sendiri lah. Tanya mak ayah sendiri. Kalau mak ayah ada, mak ayah boleh komen dalam video ni. Jangan-jangan sekali hamba akan buka lampu untuk nak tengok. Masa mula-mula tu kejut lah dok. Sebab kita nampak macam ada orang di bahagian luar blok ni duduk dekat jaring tu. Dan hamba suluh lampu macam biasa 2-3 kali juga. Hamba nak pastikan benda tu. Tapi bila kita suluh, memang kita tak nampak sebarang benda pun, kecuali jaring-jaring yang ada dekat blok ni. Wallahualam, itu terpulang sebab cerita-cerita mistik dan misteri ni agak susah kita nak yakinkan orang yang benda tu memang betul-betul berlaku. Sama ada footage ke tak ada footage ke, tetapi ingatlah, benda ni wujud, cuma ianya tak kelihatan. Macam baju hak menjual tu pula tak. Jadi pada malam tu kita rasa apa ni, tenanglah untuk seketika. Sebab selepas pada ni kita akan mengharungi pula laluan yang penuh dengan semut dan laluan yang kita jumpa anak ular ni. Mana tahu pula masa tu hamba fikir kalau jumpa orang besar ni tak tahulah benda yang berlaku, tak tahulah. Tapi nak buat gana, kita kena tepuh juga semut dan laluan ni untuk melanjutkan aktiviti ke bahagian gereja pula. Jadi pada masa tu kita terus berjalan dan syukur alhamdulillah di dalam perjalanan bahagian semut ni kita berjaya melalui itu tanpa sebarang ada halangan. Warna ayat formula pula. Ayat formal sangat ni tak. Memang masa tu tak ada apa-apa masalah lah. Dan selepas kita keluar daripada laluan yang penuh berliku, bukan lirik lagu, secara tiba-tiba hamba terdengar seperti ada satu tangisan yang mendayu-dayu di bahagian sebelah kiri ni. Kita tengok video ni. Ambil lah. Tak bukan anjing tak. Oh, saya dengar. Jaga macam tu. Oh, okey. Ini orang ada sini. Saya tahu dan saya yakin 100% orang yang tengok video hamba berkenaan dengan footage ni, kalau orang tu kata dok dengar, hamba boleh kata silalah bawakan diri anda ke bahagian klinik ataupun pergi ke hospital, cek telinga anda. Sebab walaupun hamba dok naikkan volume pun, awak-awak sendiri boleh dengar seperti ada tangisan yang mendayu di sebahagian semut di sebelah kiri kita ni. Hamba dok pasti sama ada Mak Yo, Syak dengan Iping, sama ada dia dengar pada permulaan tu, wallahu alam. Tapi hamba yang ada di bahagian hadapan tu, mula-mula orang kata kita berhenti ngejut. Sebab hamba rasa hamba dengar macam pelik. Hamba dengar
Masa tu kita dah dengar lagi tangisan tak, tapi kita Amba dengar macam pelik bunyi ni. Oh, saya dengar. Sebab kita tahu yang atas pulau ni tak ada penempatan. Tak ada penempatan. Jadi Amba pun terus berhenti, dan Amba dengar balik. Dan agak terkejut. Kita memang betul-betul dengar seperti ada orang puan nangis yang mendayu. Seolah-olah dia duduk tepi kita je. Sebab di bahagian belah kiri tu semak. Maknanya semak tu, maknanya macam dia ada di sebalik semak tu je. Cuma kita tak nampak. Tapi kita dengar. Memang kita dengar macam ada orang nangis. Dan Syak pula dia kata, bunyi anjing kot. Dia bunyi anjing tak akan bunyi gitu. Mungkin Syak dia terlepas kata tau, untuk kita nak cover keadaan tu. Tapi Amba tahu yang tu memang bukan bunyi anjing, ataupun bunyi udang, ataupun bunyi makyu. Itu bunyi sesuatu yang lain, sesuatu yang boleh dikatakan juga makhluk yang Allah cipta, dan salah satu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila lama tu, kohor lama, kohor jelas, kohor lama, kohor jelas. Ada juga orang kata kalau kita dengar dekat, jauh. Kalau kita dengar jauh tu dekat. Satu je Amba nak khabar, Tok Mu. Itu Tok Mu tu kepada geng-geng yang buat video lah. Sebab apa Amba rasa macam nak marah? Sebab bila dia buat paranormal ataupun dia buat video, bila dia dengar bunyi macam orang ngilai, bunyi tu dalam bilik. Bila luar orang dia kata bunyi dekat tu jauh. Sebab apa? Bila dia buat rakaman tu, mu dengar dah benda tu bunyi dalam bilik. Mu apa budak kata yang bunyi tu jauh, bukan dalam bilik, jauh. Tapi bila benda tu berlaku di depan mata, geng-geng dengar dah ada bunyi orang macam nangis dalam bilik ni. Jadi kalau nak buat statement tu, orang kata biarlah ada fakta dan ada kebenaran di sebalik apa yang kita nak cerita ni. Sebab apa Amba rasa nak marah? Ni bukan nak marah, cuma Amba nak menegakkan ataupun kita nak tukar mindset itu. Sembang mula-mula sedap lah, bunyi dekat jauh sembang boleh lah dah. Tapi bila benda tu berlaku, bunyi depan macam orang nangis, berkebuk lari, jangan lari, benda tu jauh kan. Tu contoh. Jangan berhati-hati, cuma nak oyak. Cuma gitu lah, tak boleh cerita bahaya. Lagi orang screenshot yang mampu kerah aku. Jadi di dalam video tu juga Iping ada kata yang tu karaoke. Mungkin karaoke daripada daratan, sebab atas pulau tu kan ada karaoke pula. Atas pulau tu memang tak ada. Mungkin ada orang karaoke di bahagian pusat daratan dan benda tu bergema di atas pulau ni. Okey, masa Iping kata ke bunyi karaoke, Amba sendiri pun pada masa tu betul juga karaoke tak. Tapi bila kita ingat balik tentang footage tangisan tu, mana ada orang nyanyi gitu. Lebih kuat orang nyanyi, dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Tu karaoke. Mana ada orang karaoke ada orang nyanyi gitu. Tak ada orang seteruk gitu. Kalau karaoke nangis ke diri, orang putus cinta pun dok nangis gitu. Amba tahu lah, sebab Amba pernah putus cinta kau. Tu gosip liar, abaikan. Jadi macam Iping pula dia kata, mungkin dia orang kita pada masa tu kita stres sebab kita lapar perut dan otak kita tak berfungsi. Memang betul. Memang Amba setuju statement tu. Jangan ingat video ni bukan Amba dok bidah Iping ataupun siapa-siapa, bukan. Ini sekadar pandangan peribadi Amba yang berada di situasi tu.
Sebab itu adalah pendapat Iping. Pendapat Iping. Amba Dok Takwir dan Amba Dok safikan benda tu. Sebab masing-masing ada pendapat masing-masing. Tetapi walaupun ini diri Amba, walaupun pada masa tu kita stres dan kita lapar perut, tapi bagi Amba, memang Amba boleh berfikir lagi berkenaan dengan futih tangisan dengan futih orang karaoke. Ini ada perbezaan. Tak ada orang karaoke nangis gitu. Itu adalah bunyi tangisan. Sebab apa Amba nak sebab apa Amba yakin? Sebab Amba sendiri dengar. Amba sendiri dengar yang Amba dengar jelas. Itu adalah tangisan dan bukan biasan daripada orang karaoke. Lepas pada kita teruskan perjalanan pada masa tu, memang ada lagi kedengaran yang tangisan tu seperti mengekori. Kita tengok video ni sama ada dengar ke tak dengar. Cuba kita tengok dulu. Seperti mendayu-dayu Semua dengar Masa kita jalan tu masih lagi dengar tangisan tu seperti mengikut kita 4 orang pada malam tu. Cuma dia tak ikut jauh lah. Lepas 3, 4, 5, 6 langkah tu, jadi kita tak dengar dah sebarang bunyi yang boleh katakan seperti tangisan tu. Okey, sebelum tu Amba nak buat sedikit pembetulan. Dalam video ni Amba tak hentang mana-mana pihak, Amba tak hentang siapa-siapa. Apa yang Amba cerita tu adalah yang berkaitan dengan diri Amba, dan sedikit luahan untuk kita perbetulkan perkara yang benda ni boleh membuatkan kita lari daripada akidah kita sebagai seorang umat Islam. Kita buat kerja ni, kalau kita dah tahu, kita tanya orang yang lebih arif, dan kalau kita tak tahu, jangan kita memandang-mandang. Sebab kita sebagai seorang peneroka, kita bukan ustaz dan kita bukan orang alim kalau kita nak terangkan dengan perkara-perkara yang di luar jangkaan yang berlaku. Selepas pada kejadian tu, Amba dengan Mak Yu memang dah ambil masa yang sangat lama untuk meneruskan aktiviti ke dalam gereja ni. Okey, di dalam gereja ni syukur Alhamdulillah pada masa tu semuanya berjalan dengan selamat dan lancar, orang kata tak ada sebarang apa masalah di dalam kawasan gereja, ataupun boleh dikatakan pernah dijadikan office suatu ketika dulu. Jadi selepas pada selesai kita masuk ke kawasan gereja ni, masa tu kita dah Amba dengan Mayu dah keluar daripada gereja, dan Syak dengan Iping pun sampai, dan dia pun nak buat jugalah aktiviti di dalam gereja tu. Jadi Amba dengan Mak Yu yang bergerak terlebih dahulu ke kawasan yang kita pergi pada waktu petang tu, yang mana kita nampak macam ada wak kusta dekat lereng bukit ni. Jadi Amba dengan Mak Yu jalanlah dulu. Sebab Ipin dengan Syak tu dia mari lewat sikit je. Tak lama mana pun dia terlewat sikit je. Jadi masa kita jalan ke bahagian wak kusta tu, Amba ada dengar dah seekor 2 ekor beruk dia bunyi atas pokok. Dia bunyi kejap dia tak bising pun. Dia bunyi-bunyi gitu lah. Jadi bila Amba pergi ke bahagian lereng bukit ni, Amba dengan Mak Yu, orang kata kita tengoklah dok sama ada laluan ataupun tak untuk kita naik ke bahagian wak kusta ni. Jadi masa tu Amba sembang dengan Mak Yu tengok kawasan ni rasa macam berat nak lalu ni dok, sebab semak dia dengan kejadian jumpa ular tadi dok. Maknanya kita expect pada faktor keselamatan dulu pada masa tu. Keselamatan dari segi ular je, binatang-binatang berbisa gitu je. Maknanya dok pernah terfikir pun akan ada binatang-binatang lain macam gajah ke, dinosaur ke, apa benda, tak ada. Tapi pada waktu tu memang 80% lah level confidence Amba memang Amba nak naik ke dalam bangunan ni. Kuat ngejek belakang ni dok. Mu ni orang buat video mu ngejek ni, kuat ngejek belakang ni. Nak ngejek apa? Ngejek kenapa hak Amba buat. Jangan ngejek hak benda Amba dak buat sudah. Kan ngaku-aku lari ni.
memang masa tu aku dok kira lah, gana-gana pun aku nak naik juga ke Wat Coaster ni. Sebab masa tu Amba kata ini adalah satu footage yang rare lah orang kata dok. Sebab dalam tu memang agak, daripada luar pun kita nampak agak serang dah. Dari segi aku kayu dengan gelaknya dalam Wat Coaster ni dok. Tapi bila dah lama Amba dengan Mak Ayu, yang Amba ferahnya pada masa tu Amba tak tahulah sebab apa Amba pergi off rakaman pada masa tu. Sekejap kita bincang dulu. Sebenarnya Amba payah Amba nak off rakaman tanpa Amba bincang dengan Mak Ayu. Maknanya sebab masa tu kita tengah explore. Jadi Amba tak tahu sebab apa Amba off rakaman dan Amba tanya Mak Ayu. Amba cakap dengan Mak Ayu. Masa tu Iping dengan Syak baru nak sapa. Pada masa tu agak terkejut juga sebab secara tiba-tiba beruk-beruk yang ada dekat atas pokok ni, walaupun kita tak nampak beruk tu ada, tapi kita dengar je bunyi beruk ni, dia buat bising atas pokok. Dan setelah kejadian Koek tu Mak Yu, dia bunyi bising lah, dia bunyi bising atas pokok tu. Mana keadaan hok tenang, dia jadi macam ke huru-hara. Jadi bising bangun. Lepas tu secara tiba-tiba Amba terdengar seperti ada bunyi macam bunyi ngaumang lah. ya. Bunyi babi. Oh, ini babi. Sapi. Hah? Sapi. Okey, ke sana dulu. Di sana. Okey, di dalam video yang Amba letak dalam video eksplorasi, bunyi dia tu Amba boleh kata dalam 60 ataupun 55% je yang supporter dengar ngaumang tu. Sebenarnya kalau nak ikut situasi keadaan sebenar, bunyi dia tak gitu, bunyi dia kasar dan bunyi dia tu sangat kuat. Maknanya kita dengar dengan jelas bunyi tu. Bunyi dia kasar, memang lain lah, memang bunyi tu lain. Cuma sayangnya Amba off rakaman masa tu. Kalau Amba on kamera, mungkin audio tu boleh takak dengan lebih jelas lagi. Sebab Amba paling dekat dengan bunyi tu. Syak dengan Iping, syukur alhamdulillah, dua orang ni dia on kamera, jadi kita boleh dengar footage daripada Syak dan Iping. Dan masa tu kalau nak perasan, depan pada Amba tu dia ada sebuah lori hantu yang rosak dah, yang terbiar. Dan kalau awak nak tahu, bunyi tu mari ni dari depan lori tu je, tak jauh pun. Lori tu duduk gini dan seakan bunyi tu ada di depan bahagian lori, tak jauh dengan lokasi kita. Bunyi tu sangat kuat. Amba nak kata bukan bunyi lah macam ngaumang, nak kata dengusang pun bukanlah macam dengusang. Tak tahulah, bunyi tu pelik lah, bukan bunyi beruk lah, bukan bunyi beruk. Amba tahu tu bukan bunyi beruk. Dan masa tu juga Mak Yu minta Amba berundur. Dia kata kostang lagi. Ingat aku bawa kereta ke suruh kostang. Maknanya Mak Yu suruh Amba berundur, Amba pun bangun dan Amba kata ke Mak Yu, waktu baik pisah. Waktu baik pisah sebab kita takut perkara-perkara yang tak diingini berlaku, attack kita ke apa benda ke tak. Jadi bunyi tu bukan sekali dua kali bunyi dia 4 hingga 5 kali bunyi kasar, bunyi Amba tak kerti nak ajuk. Tapi bunyi tu memang agak menyerangkan pada malam tu. Dan bila kita fikir-fikir balik, sebab apa beruk atas pokok tu dia buat bising. Masa tu Amba ada khabar dekat Syak dengan Iping, sama dengan Mak Yu juga. Amba kata, adakah bunyi beruk atas tu memberikan petanda di mana dekat bahagian bawah tu ada sesuatu yang besar hok sedang memburu ataupun sedang menikmati hidangan dia. Amba tak tahu. Sebab masa tu dokanglah ada harimau atas ni dok. Dan
dok logik juga bila kita kata ada babi. Walaupun babi dia pandai berenang, dia takkan pergi ke pulau ni. Jadi pada masa tu memang kita tunggu jugalah dalam beberapa minit, sebab kita nak tunggu apa benda yang akan keluar. Sama ada binatang ke, beruk ke, apa benda. Maknanya kalau kita fikir ni baik jugalah beruk tu tak, sebab dia buat bising. Mungkinlah beruk ni dia rasa serba salah sebab dia curi makanan kita, dan konon-konon dia beri pertolongan tu konon-konon macam kita maaf ke dia. Jadi bila dah lama fikir dengan apa yang kita dengar lagi pada malam tu, membuatkan kita bersepakatlah untuk mengakhiri aktiviti eksplorasi di kawasan tu. Sebab kita fikir atas faktor keselamatan lah. Kita tak boleh jadi cedera ataupun perkara-perkara yang di luar jangkaan berlaku lah. Sebab apa yang kita dengar tu sangat menyeramkan. Jadi lepas pada kita habis sudah tu, bila kita duduk kat jeti, masih lagi menjadi persoalan lah tentang bunyi tu. Masa tu memang kita bincang lagi, dan yang paling menyeramkan lagi pada masa tu adalah perut 4 orang ni. Perut Mak Yu bunyi lain, perut Syak bunyi lain, bunyi OH dengan bunyi OH pula. Bunyi perut Amber dengan Iping pun bunyi lain. Masing-masing dah boleh buat muzik, cuma dak larat nak karaoke je pada malam tu. Betapa lapar, betapa letihnya kita 4 orang pada malam tu. Sampaikan pada masa tu perut Amber dah masuk angin lah. Walaupun minum air masuk pun dak jadi benda. Perut pun dah masuk angin. Amber jah terbaring je. Dan 2-3 kali jugalah hamba khabar ke Mak Yu, suruh Syak telefon Taekwondo Yu, khabar kita, tanya dia boleh tak kita nak balik pada malam tu. Kalau tak boleh balik pun tak apalah, sebab kita tak boleh nak nyusahkan mana-mana pihak tak. Mana kita cuba bertanya je. Kita cuba bertanya, sebab masa tu memang berkata memang kita 4 orang memang tak boleh nak tahan lah. Dan agak mengejutkan juga bila Syak kata Tekong boat tu boleh mari ambil. Okey, kepada semua supporter, syukur Alhamdulillah pada malam ni kita boleh balik ke darat. Masa tu ya Allah, betapa gembiranya Amber pada masa tu. Nak nangis pun ada gak masa tu tak, sebab masa tu ya Allah, tak tahu lah tu, mungkin pertolongan daripada Allah lah. Dia tahu 4 orang ni semua lapar perut. Laparnya ya Allah. Muka Amber ni memang tak boleh nak lapar sebenarnya. Bila sipang-sipang tu agak syukur jugalah kepada Allah Subhanahu Taala, sebab Allah ni Maha mendengar dan Allah Maha melihat dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Dia tahu kita lapar perut dan dia tahu kita letih apa semua, dan Allah berikan bantuan. Taekwondo tu dia mari ambil. Dia mari ambil tu bukan dia mari ambil saja sebenarnya. Sebab secara kebetulan pada masa tu ada orang nak ngai dekat bawah jambatan Pulau Pinang tu. Jadi ada pelancong lah tak. Jadi dia pun bawa lah pelancong tu ke bawah jambatan Pulau Pinang. Dan masa tu lah dia kata tak apalah, sebab kebetulan ada nak pergi orang ngai juga ni, bolehlah mari ambil. Oh, masa tu syukur Alhamdulillah lah. Jadi bila sampai Taekwondo ni, Amber tak cakap banyak dah. Yang Amber nak tanya berkenaan dengan binatang yang ada atas pulau ni. Dan agak mengejutkan juga, dia kata harimau dengan babi memang tak ada atas pokok ni, selain monyet dengan ular. Itu saja yang dia pernah tahu. Tetapi di Taekwondo tu sendiri ada cerita. Ini Amber nak marah kot, sebab Amber derah sangat matikan rakaman pada malam tu, di mana Taekwondo tu khabar dekat atas pulau ni dia pernah dengar cerita berkenaan dengan binatang yang seakan beruk tapi besar, bersaiz besar. Dan disebabkan tu jugalah di dalam setiap video berkenaan dengan Pulau Jerejok ni, Amber ada letak satu ayat yang bertajuk binatang mitos. Amber tak kata tu Bigfoot, dan Taekwondo tu pun tak kata Bigfoot. Bukan Bigfoot. Tu jauh sangat tu. Sebab Bigfoot pun kita tak tahu benda tu wujud ke tak wujud ke, kita pun sendiri pun tak tahu dah. Cuma dia khabar memang ada dengar cerita orang nampak ada binatang beruk tapi bersaiz sangat besar.
besar. Kalau kita compare dengan apa yang kita dengar pada malam tu, benda tu agak bersesuaian. Sebab benda yang bunyi tu bukan bunyi daripada binatang hak kecil. Amba boleh confirm 100% sama ada Mak Yu, Syak, Iping ke, dia akan setuju yang bunyi garau dan kasar tu mari daripada sesuatu saiz yang sangat-sangat besar. Wallahualam, itu adalah pendapat Amba. Tak kata tu bangun binatang mitos wujud ke benda, bukan. Cuma sampai sekarang ni Amba tak tahu binatang benda yang ada dekat atas pulau ni. Dan yang lebih pula dah, yang lebih pelik pula, kita tahu Pulau Jerejok ni dah ramai dah orang pergi. Tak kira geng-geng paranormal ke, geng-geng explorer ke, ataupun geng-geng yang pernah terlibat dengan dokumentari pasal Pulau Jerejok ni. Di antara ramai-ramai orang yang pergi ke Pulau Jerejok, agak pelik juga sebab dia tak pernah nak alami seperti apa yang kita alami pada malam tu. Sebab bila ini Amba bukan konten kreator hot lain, bukan. Yang bagi Amba, kalaulah antara geng-geng paranormal ataupun siapa-siapa yang pernah pergi dekat Pulau Jerejok ni, dia ada footage benda tu, senang kita nak compare. Sebab Amba takut orang kata dengan geng-geng lebong mana ada binatang itu bunyi atas pulau lah, apa benda tak. Sebab tu lah Amba pun bersyukur sebab footage tu ada, footage bunyi tu ada. Jadi susahlah Amba nak compare. Contohlah kalau Dak Tourism Malaysia pergi dekat Pulau Jerejok tu, senang kalau benda tu berlaku, kenapa aku ada dengar lah kenapa yang mu dengar. Jadi kita boleh bertukar pendapat. Dan sampai sekarang Amba tak tahu lagi tentang bunyi tu, binatang yang nyata ataupun tak nyata, wallahualam lah. Sebab tekong book tu pun khabar ke dia apa yang kita dengar tu daripada nyata ke bukan nyata. Jadi dia khabar sama ada apa yang kita dengar tu mari ni daripada alam nyata ke ataupun alam gaib. Wallahualam, Amba tak tahu dan Amba tak berani nak kata tu binatang daripada alam nyata ataupun daripada alam gaib ataupun jelmaan ke apa benda ke. Amba tak tahu dan Amba tak akan beri jawapan. Cuma apa yang kita tahu, saiz bunyi tu dia agak kasar dan datangnya daripada saiz besar. Bunyi ni sangat kuat dan sangat menakutkan lah bagi Amba. Okey, jadi pada malam tu syukur alhamdulillah kita boleh balik ke daratan. Cuma nak khabar sikit, pada malam tu disebabkan makanan tu kena curi, 2 pinggan nasi kandar, 2 gelas air teh openg. Amba makan dekat nasi kandar dekat tepi Bala Polis. Amba ingat lah nama tempat dia tu. Syukur alhamdulillah lah ada juga kedai buka pada waktu malam tu. Mengikut apa yang Amba cerita ni, sebenarnya di setiap apa yang berlaku tu mesti ada sebab dia. Di antaranya adalah kejadian makanan kena curi dengan beruk ni. Kalau makanan tu tak curi, mungkin kita akan tidur semalaman di atas pulau ni. Jadi cuba awak-awak bayangkan sendiri, kalaulah makanan tu tak dicuri dan kita duduk di atas pulau tu dan ada pula kejadian-kejadian yang sangat menakutkan yang kita dengar seperti bunyi futih tu, mungkin akan berlaku perkara yang lebih menakut. Ataupun perkara yang lebih merisikokan kita empat-empat orang ni. Ada orang akan kata, orang tu pergi molek ada, hak ni pergi tak ada apa benda-benda. Awak mu ni penakut lah. Ikut pandai lah nak kata penakut ke, pengecut ke, apa benda sekali pun, itu terpulanglah kepada orang yang memberikan komen. Tetapi Amba fikir benda ni berlaku bukan sekadar saja-saja ataupun secara kebetulan. Ini mesti ada sesuatu perkara yang boleh merisikokan kita 4 orang pada malam tu dan membuatkan kita juga berjaya keluar daripada pulau tu. Kalau kita stay pada malam tu, mungkin Allah dah tahu apa yang akan berlaku. Dan terima kasih juga kepada Allah di atas bantuan yang sangat di luar jangkaan lah. Dan ini juga mungkin berkat daripada doa-doa keluarga kita,
doa daripada supporter semua untuk dipermudahkan segala urusan dan mendoakan keselamatan kita ketika bereksplorasi. Dalam banyak-banyak, dalam ramai-ramai mesti akan ada doa-doa yang dimakbulkan. Sebab itulah hamba sangat menghargai doa-doa daripada keluarga maupun supporter yang mendoakan kita ketika kita bereksplorasi. Okey, itu adalah sedikit sebanyak cerita pengalaman hamba berkenaan dengan Pulau Jerejok ni. Di dalam cerita ni hamba dok paksa pun orang lain untuk mempercayai apa yang hamba cerita, dan yang paling penting penceritaan pada malam ni itu adalah secara jujurnya apa yang berlaku. Nak percaya, tak percaya pun sudah, tak ada masalah. Nak dengar saja pun boleh. Sebab kita kena ingat, seperti di awal mula-mula tu macam hamba khabar, YouTuber ni adalah full time hamba untuk hamba nak cari rezeki, dan mana mungkin hamba nak menipu ataupun menokok nambah untuk mendapatkan perhatian ataupun rezeki yang lebih. Sebab hamba tahu dah, kalau hamba tipu pun rezeki tu tak akan molek untuk hamba bagi kepada keluarga hamba. Okey, kepada supporters yang memberikan super chat dengan super sticker, terima kasih banyak-banyak di atas kesudian awak-awak berkongsi rezeki dengan hamba. Dan insyaAllah dengan adanya rezeki tu hamba akan meneruskan aktiviti eksplorasi. Sebab hamba ada plan yang terbaru ni, cuma hamba tak boleh nak cerita lagi. Dan insyaAllah hamba akan buat satu posting di dalam Facebook lagi, insyaAllah. Dan kepada semua juga, terima kasih kerana sudi menonton video ni daripada awal sampai akhir. Hamba rasa cukuplah setakat ini pengalaman berkenaan dengan Pulau Jerejok. Dan insyaAllah selepas pada ni akan ada video lanjutan aktiviti eksplorasi, dan dikatakan juga ini adalah negeri terakhir kita buat aktiviti tour exploration di bahagian utara. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton ni, dan ingat, wayang adalah hidup, hidup adalah wayang. Skrip sudah tertulis dan direkturnya adalah Allah yang satu. Hidup ni biarlah seperti seorang penyangak, tetapi bila kita mati, kita sebagai seorang ulama. Jangan kita hidup macam ulama, tapi bila kita mati kek gi, jadi macam seorang penyangak. Kepada semua, jangan lupa untuk like, share dan komen. Assalamualaikum.